Jadi sekarang boleh nampak skrin cikgu yang menunjukkan soalan vektor. Vektor ni kita dah belajar waktu tingkatan 4. Untuk tingkatan 4, biasanya vektor ni dia melibatkan koordinat. Kalau contohnya dia bagi koordinat, vektor tersebut adalah daripada titik asalan. Kalau dia bagi koordinat, contoh sekarang ni soalan ni dia bagi koordinat. Jadi koordinatnya adalah dia bagi tahu kat situ koordinat untuk T adalah 3, 1. Jadi baca soalan ni, diberi bahawa PQR ialah sebuah segitiga. Titik T 3, 1 terletak pada garis QR. Koordinat P ialah negatif 4, 1. Jadi sekarang kita tak tahu di manakah koordinat Q kan. Tapi kita ada vektor PR adalah 6I tambah 3J dan vektor QR ialah negatif 2I tambah 6J. Jadi first kali apa yang awak kena tahu dalam vektor ni, cara kita nak tulis dalam bentuk vektor vektor laju. Dan ni kan 6I tu kan, contohnya PR, kita boleh tulis PR. Untuk vektor awak wajib tulis anak panah dekat atas. Dia memang sangat strict sekarang. Untuk vektor awak wajib tulis PR tu kena ada anak panah. Kalau tak ada, dia macam anggap itu sebagai garis lurus sahaja. Satu lagi, apa yang awak kena tahu adalah yang ada ombak dekat bawah tu. J tu kan, kalau awak perasan dekat I dengan J tu dia ada ombak, ataupun nama glamournya cikgu biasa sebut cacing. Dia ada cacing dekat bawah tu. Jadi sekarang kita tengok PR kita boleh tulis dalam bentuk 6I atau tambah 3J, ataupun PR kita boleh tulis juga dalam bentuk macam ni. Dia panggil macam bentuk laju. 6, 3. Maksudnya 6 tu adalah 6 ni adalah dia macam translasi juga. 6 ni adalah pergerakan kiri ke kanan. 3 ini adalah pergerakan atas ke bawah. Jadi ini adalah untuk cara nak tulis vektor. Satu lagi, apabila dia bagi koordinat, contohnya dia bagi koordinat T tu, kalau kita nak buat nak tukar kepada bentuk vektor, vektor tu namanya adalah OT. Maksudnya O tu adalah asalan. OT adalah asalan. Maksud kita akan buatlah OT adalah 3I tambah J. 1J, J saja. Itu untuk koordinat OT. Satu lagi dia bagi kat situ adalah koordinat P. Maksudnya koordinat P tu adalah O ke P. O ke P bermaksud negatif 4I tambah J. Sekarang ni dia suruh gunakan hukum segitiga vektor. Tunjukkan bahawa titik T adalah titik tengah. Maksudnya sekarang kita nak cari kita nak tentukan bahawasanya P tu adalah titik tengah kepada QR. First kali, kalau boleh awak lukis dulu, lakarkan dulu segitiga ni. Contohnya PQR tu kan. PQR. Betul lah, segitiga PQR. Jadi sekarang kita tahu negatif 4, 1. Kita buatlah P. P kat sini. P ialah negatif 4, 1. Agak-agak P ke R tu 6 tambah 3J. 6 ke kanan, 3J ke atas. Jadi kita agaklah 6 tambah 3J tu dekat sini R-nya. Ni R. Jadi itu R. Q-nya Q ke R. Kalau ini Q ke R adalah negatif 2I tambah 6J kan. Kalau R ke Q, kalau R ke Q dia akan jadi bertukar tanda. Maksudnya
negatif 2i tu akan jadi positif 2i tolak 6j. Maksudnya dia ke kanan 2 kali, ke bawah 6 kali. Jadi contohnya kat sinilah Q dia. Okey, jadi ini adalah titik-titik segitiga tu lah. Okey, jadi kita garislah. Okey, ini untuk lukis lakaran ni tak semestinya kita kena ikut betul-betul lah. Tapi kalau boleh kita agak dengan betul lah. Okay, jadi yang ni je lah kita boleh anggap. Sebabnya kita berpandukan vektor yang dah diberikan tu. Okay, P, Q, R. Jadi kita pun label lah setiap vektor yang dah ada. Okay, setiap vektor yang dah ada. Okay, sekarang ni segitiganya. Jadi sekarang kita ada vektor P ke R. Maksudnya bila kita dah ada P ke R tu, pastikan kita buat anak panah. Supaya bila arah dia bertentangan, kita akan teruskan buat negatif. Okay. Jadi sekarang kalau awak tengok kat situ, P ke R, dia punya vektornya adalah, tulis siap-siap kat sini, 6i tambah 3j. Buat anak panah supaya awak tak tertukar. Maksudnya bila awak letak anak panah, awak tahu itu P ke R. Kalau awak tak letak, takut awak tersalah baca R ke Q. R ke P, sorry. Yang kedua adalah Q ke R. Maksud Q ke R tu anak panah dia ke atas macam ni. Okay, daripada Q pergi ke R. Jadi Q ke R adalah negatif 2i tambah 6j. Jadi ingat cacing tu wajib kat bawah. Okay, sekarang dia nak, soalan ni dia nak suruh awak tunjukkan bahawa titik T itu adalah titik tengah. Jadi macam mana kita nak tunjukkan? Awak kena cari koordinat titik tengah bagi QR. Kalau sama dengan T, maksudnya T itu memang titik tengah. Okey, sekarang ni macam mana kita nak cari koordinat Q? Dan macam mana kita nak cari koordinat R? Okey, sekarang kita ada O ke P je kan? Okey, sekarang ni kalau kita nak cari koordinat R, macam mana kita nak buat? Iaitu OR. Okey, kalau OR kita ada OP, PR. Okey, sekarang ni O ke P tu kita anggap macam ni. Kita punya negatif 41. Salah. Sini bukan negatif 1. 41. Okey, jadi O ke P tu, O tu kita anggap kat sini. Ni adalah titik O. Kita anggap kat sini O. Jadi sekarang kita nak pergi O ke R. Jadi cikgu buat warna hijau lah. Okay, O ke R yang ni kita nak cari. Okay, jadi ingat kita nak cari apa ke apa. Pastikan huruf tu mula dengan huruf. Okay, sekarang ni kita nak cari O ke R tu. Jadi kita akan gunakan hukum segitiga. Iaitu kita buat dulu dia punya vektor paduan. Okay, vektor paduan. Vektor paduan kita sekarang untuk OR. Cuba kat tepi ni. O ke R. Okey, kita mesti lalu jalan mana? Okey, kita tengok sekarang ni. Kita ada jalan OP dengan PR. Yang cikgu highlight tu. Okey, jadi kita akan lalu jalan tu. Dan kita tengok pula O, kita mesti mula dengan O. Jadi OP, OP tambah PR. Okey, sekarang ni kita tengok anak panah kita. Okey, yang ni adalah OP lah sebab itu adalah koordinat lah. Jadi OP kita kalau ikutkan yang cikgu dah cakap tadi, bila diberi koordinat maksudnya vektor tersebut adalah O ke P. Daripada asalan pergi ke P, ambil koordinat tersebut. Jadi OP kita kat sini akan dapat negatif 4i tambah j. PR kita terbalik atau tak dengan yang asal diberi. Okay, P ke R. Okay, jadi ikut yang asal tadi tak payah terbalik lah. Maksudnya 6i, kalau boleh buat kurungan 6i tambah 3j. Jadi sekarang kita akan tambah I dengan I, J dengan J. Maksudnya negatif 4 tambah 6. Dapat 2i. J tambah 3j dapat 4j.
Jadi daripada sini koordinat R kita akan dapat koordinat R kita adalah 2, 4. Okey, boleh? Jadi daripada kita punya kita punya vektor tu kita boleh jadikan tukar kepada koordinat. Jadi sekarang R kita 2, 4. Okey, tugas yang kedua kita nak cari QR tu kan. Kita nak tentukan adakah T itu adalah titik tengah. Sebab dia dah bagi titik T itu adalah 3, 1. Okey, yang kedua tugas awak adalah mencari OQ. Okey, bila kita nak cari koordinat Q, kita kena cari vektor OQ. Jadi dekat mana kita nak lalu? Jalan mana untuk kita lalu supaya dapat OQ? Jadi cikgu sambung O ke Q tu dengan warna purple. Nah, ini kalau rajah lah. Kalau tak lukis rajah ni pun tak apa, tak ada masalah. Asalkan vektor paduan awak tu betul. Okey, jadi O ke Q sekarang yang kita nak cari. Jadi untuk O ke Q, kita boleh cari jalan OR tambah RQ. Okey, maksudnya bila nak OQ, kita kena mula dengan O. Jadi O nak lalu jalan mana? Kalau nak lalu jalan jauh ni pun boleh. OP tambah PR tambah RQ pun boleh. Tapi sebab kita dah ada OR, okay, jalan jauh tu yang mana? Sekejap. Cuba padam dulu highlight ni. Kita ada dua jalan lah. Pertama jalan dekat sama ada kita lalu OR tambah RQ. Okey, itu boleh. Jadi kalau nak lalu jalan dekat, kita akan buat OR tambah RQ. Jadi RQ kita ada QR. Okey, kita tengok anak panah. QR. Jadi nak cari RQ, awak kena negatifkan QR tadi. Maksudnya yang negatifnya akan bertukar jadi positif. Tanda depan tu akan bertukar semua sekali. Kalau negatif dia jadi positif. Kalau positif dia akan tukar jadi negatif. Okey. Jadi sekarang kita tengok kat sini. OQ adalah OR tambah RQ. Nanti cikgu akan buat juga jalan jauh tu. Kita akan dapat juga jawapan yang sama. Okey, OR. OR tadi kita dah dapat kat sini 2I tambah 4J. Okey, tambah dengan RQ. Tadi yang diberi adalah QR. Jadi kalau kita nak RQ, dia akan terbalik. Maksudnya, bila tengok yang ni anak panah hijau ni, RQ dia akan jadi 2I tolak 6J. Dia akan terbalik macam tu. Jadi, kita akan tulis kat sini 2I tolak 6J. Okey, jadi sekarang macam tadi juga, I kita akan tambah dengan I dan J kita akan tambah dengan J. Jadi maksudnya sekarang 2I tambah 2I kita akan dapat 4I. 4J tolak 6J dapat negatif 2J. Okey, jadi kat situlah kita punya OQ. Jadi untuk buat dalam bentuk koordinat Q kita ialah 4 negatif 2. Jadi nak cari titik tengah. Okey, kita nak cari titik tengah sekarang adalah kita just okey, kita just buat je kita punya formula titik tengah. Okey, formula titik tengah. Cikgu garis sini dulu. Okey, jadi macam mana nak cari titik tengah? Midpoint. Jadi midpoint adalah kita tambahkan sahaja X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Jadi sekarang kita nak cari titik tengah. Okey, titik tengah bagi QR. Okey, titik tengah QR. Ya, terdapat koordinat mesti ada kurungan. Jadi sekarang kita akan tambahlah 4 tambah dengan 2. Maksudnya ini. 4 tu adalah koordinat X bagi Q dan 2 itu koordinat X bagi R. Lepas tu bahagi bahagi 2. Lepas tu satu lagi negatif 2 tambah 4 bahagi 2. Jadi bila kita bahagi 2 kita akan dapat titik tengah dia 6 bahagi 2 dapat 3. Negatif 2 tambah 4 2 bahagi 2 dapat 1. Okey, jadi kita tengok sama tak dengan
titik T yang diberikan. Jadi titik T sama. Okay, jadi titik T ialah 3, 1. Okay, koordinat bagi titik T pun 3, 1. Jadi betul lah bahawasanya T ialah titik tengah bagi QR. Okay, jadi tulislah. Dia suruh apa? Dia suruh tunjukkan. Maksudnya, selepas kita dah dapat tunjukkan, awak kena tulis kat tepi jawapan awak tu. Ditunjukkan. Okay, kena tulis. Jadi yang ni, awak letak dekat tepi ni. Okay, awak tulis kat tepi ni. Ditunjukkan. Kalau dia suruh buktikan, awak kena tulis dibuktikan. Ataupun dalam bahasa Inggeris, untuk tunjuk shown. Ataupun buktikan proof. Ataupun proven. Okay. Jadi wajib tunjuk yang ni. Supaya pemeriksa tahu yang kita dah buktikan bahawa T itu adalah titik tengah bagi QR. Okay. Jadi markahnya adalah 6 markah untuk soalan ini. Okay. Soalan yang kedua. Okay. Jadi kita tengok soalan yang kedua. Okay. Soalan kedua dia suruh kita tentukan vektor unit. Vektor unit bagi PR. Vektor unit ni senang je, dekat dalam formula pun ada diberikan macam mana formula vektor unit. Jadi vektor unit, okay, contohnya kita ada A ke B kan. A ke B. Vektor unit yang ada topi dekat atas. Okay, simbol vektor unit adalah yang ada topi di atas anak panah tu. Okay, dia sama dengan XI tambah YJ per dengan punca kuasa. Okey, punca kuasa ni adalah magnitude. Okey, magnitude bagi vektor tersebut. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, itu vektor unit. Okey, jadi vektor unit ni, macam mana kita nak tahu vektor unit ni? Okey, sekarang ni dia nak PR. PR dah diberikan. Okey, PR kita adalah 6I tambah 4 pula 3. 3J. Ini kita punya vektor PR. Jadi untuk cari vektor unit bagi PR, kita tambahkan sahaja topi dekat atas. Maksudnya 6I tambah 3J. Lepas tu per. Kat sini 6 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jadi kita ada kalkulator kita yang canggih ini. Jadi kita tekan sahaja kalkulator kita. Okey, jadi sekarang kita nak 6 kuasa 2 kan. Jadi punca kuasa 6 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Nampak? 3 set 5. Okey, jadi kita tulis kat sini. PR per dengan 6I tambah 3J per 3 set 5. Okey, jadi sekarang kita punya 3 kat depan tu, awak tengok kita boleh potong tak dengan yang atas? Sebabnya 6 dengan 3 kita boleh faktorkan 3 ke depan. Jadi PR kita akan dapat 3. Okay, kita faktorkan 3 ke depan. 2I tambah 3. Tambah J je lah. 3 dah keluar. Okay, J. Okay, per dengan 3 set 5. Jadi 3 ni kita boleh masuk. Jadi PR kita, iaitu kita punya ni. Kita punya apa tu orang panggil? Kita punya vektor unit adalah vektor unit kita adalah kita asingkan 2 per set 5. Set 5I tambah 1 per set 5J. Settle masalah. Kita dah dapat dah. Jadi ingat untuk vektor jangan lupa cacing dekat bawah. Okey. Jadi kat sini jangan lupa cacing dekat bawah tu. Okey, boleh? Ini soalan yang pertama untuk soalan trial Terengganu. Saya cuba yang ni tadi, cuba ambil.
Okey, soalan Terengganu. Jadi yang tadi kita dah buktikan. Okey, kita dah buktikan untuk ni soalan yang B ya. Ni soalan B. B tu dia nak vektor unit. Okey, vektor unit bagi PR. Okey. Jadi sekarang kita tengok soalan yang kedua. Ada soalan ke? Ada soalan boleh tanya dekat komen. Okey, boleh komen, cikgu boleh baca. Okey. Jadi kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua ini adalah daripada soalan Melaka. Melaka. Okey, dari Melaka ke Negeri Pahang. Okey. Jadi soalan Melaka ni dia ada gambar rajah. Jadi bila ada gambar rajah, first kali apa yang awak kena buat adalah kita labelkan gambar rajah tu dengan maklumat yang dah diberikan. Okey, sekali anak panah ya. Vektor ni memang kena penting tu kita lukis sekali anak panah. Boleh nampak tak? Cikgu nak besarkan. Okey, so ni tengok Jadi sekarang kalau awak baca kat situ rajah 4. Okey, semua ni ini adalah soalan kertas 2 ya. Kertas 2. Soalan kertas 2 biasanya dia ada 10 markah. Okey, dan ini adalah soalan nombor 9 bermaksud soalan di bahagian B. Okey, bahagian A kertas 2 nombor 1 sampai nombor 7. Okey, lepas tu ada 4 soalan nombor 8 sampai nombor 12. Itu adalah bahagian B. Bahagian B awak hanya perlu pilih 3 daripada 4 soalan. Jadi ada soalan pilihan lah untuk awak pilih. Jadi biasanya bahagian B ni dia keluar vektor, taburan kebarangkalian, koordinat geometri, lepas tu sukatan membulat, dan kadang-kadang soalan pembezaan pengamiran pun boleh keluar di bahagian B. Okey, jadi soalan vektor ni awak salah satu bab yang awak perlu skor sebenarnya. Sebab soalan vektor dia tak jauh beza. Okey, dia tak jauh beza. Okey, jadi baca soalan ni. Segitiga AOX dan segitiga AOY. Okey, yang AOY tu yang besar, AOX tu yang kecil. Diberi bahawa OA. Jadi bila dah nampak macam ni, kita pun terus je tulis OA. Buat anak panah. Ini adalah A. Okey, lepas tu O ke Y yang bawah ni, ini adalah B. Okey, ini adalah B. Okey, selepas itu M ialah titik yang berada di atas AY dengan keadaan AM sama dengan 2 AY. Okey, jadi kalau macam ni, kita ada AM sama dengan 2/5 AY. Jadi kalau kita nak tahu dia punya nisbah, 2 tu siapa, 5 tu siapa, awak kumpulkan sekali huruf tu pergi ke sebelah kiri. Maksudnya kita nak hapuskan huruf AY tu, kita bahagikan. Maksudnya AM per AY. Okey, ada nak panah sama dengan 2/5. Kan kita punya nisbah, kita boleh kita boleh tukar juga kepada bentuk ni. Bentuk apa tu namanya? Bentuk pecahan. Okey, jadi 2 itu adalah untuk AM. AM 2. AY kat sini kita letak 2. A ke Y 5. Jadi M ke Y kita tolaklah 5 tolak 2. M ke Y tu adalah 3. Okey, ini nanti dia akan bagi nisbah lah. Okey, soalan A. Ungkapkan AY dalam sebutan A atau B. A dan atau B. Maksudnya tak semestinya AY kita tu mesti dalam sebutan A dan B. Kadang-kadang mungkin dia ada A sahaja ataupun B sahaja. Dan mungkin dia boleh ada dua-dua sekali. Okey, sebab tu ayat dia dan atau. Dan atau. Yang ni ayat ni ya. Okey, jadi sekarang kita akan buat dulu AY. Okey, jadi AY tu
Kalau awak tengok kat sini AY. Okey, AY. Cikgu buat garis dulu. Ingat ya, pesan cikgu live sebelum ni. Pastikan awak lukis pula. Buat kita punya jawapan tu ke bawah ya, jangan ke tepi. Jadi sekarang kita tengok AY. Lalu mana? Buat dulu vektor paduan. A pergi ke Y. Maksudnya kita nak lalu jalan mana? Kita boleh lalu AO. A pergi ke O pergi ke Y. Sampai AY. Sebab kita nak tahu jalan singkat dia tu AY. Jadi kita guna hukum segitiga tadi. Jadi kita akan mula dengan huruf A. AO tambah OY. Jadi AO kita bila terbalik dia akan dapat negatif. Sebab tadi itu adalah OA. Maksudnya negatif A tambah B. Settle masalah. Dah dapat markah kat situ. Okey, yang kedua dia nak. Okey, ni nombor 1. Okey, nombor 2. Dia nak O ke M. Okey, jadi tengok dekat mana OM. Kita boleh lalu mana? Okey, OM. Okey, AY kita dah tahu belum? Belum kan? Jadi cari dulu. AY dah tahu dekat atas tadi. Okey, sekarang ni kita nak tahu OM. Jadi, kita nak lalu mana? OM. Yang kita nak adalah O ke M ni. O ke M. Jadi, kita nak lalu, kita kena start daripada O. Sama ada, awak boleh lalu jalan OA tambah AM. Ini pun boleh. Ataupun kalau awak nampak jalan yang jauh, awak boleh lalu OY tambah YM. Itu dua jalan. Tapi kalau nak senang, kita lalu yang jalan warna kuning. Okay, jadi cikgu padam. Ini kalau orang nampak, dia kadang-kadang orang ni nampak benda tu senang tapi dia nak buat juga benda yang complicated. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok OM, kita akan lalu, kita buat dulu dia punya vektor paduan. OA tambah AM. Dapatlah OM. Jadi AM kita adalah 2/5 AY. Dia dah bagi kat situ. Okay. Yang ni. Maklumat ni. Dia dah bagi kat situ. Tak nampak pula warna pink ni. Inilah. Okay ni. AM sama dengan 2/5 AY. Jadi dia dah bagi. Settle masalah. Masukkan saja dalam vektor paduan. OA. Tengok. Line tak anak panah dia. Jadi kalau tak line, A je lah. Tambah AM. Dia dah bagi 2/5 AY kita yang kita dapat tadi. Negatif A tambah B. Jadi darab lah. 2/5 tu darab ke dalam ni. Darab dengan negatif A, darab dengan B. Jadi kita akan dapat A negatif 2/5 A tambah 2/5 B. Jadi awak tekan. Kalau awak tak tahu kan. Sekarang ni kalkulator kita, 1 tu kita kena tolak 2/5. Okay, kat depan A tu sebenarnya ada 1. Jadi 1 tekan je kalkulator. 1 tolak 2/5. Dapatlah nilai A tu berapa? Jadi 3/5 A. Maksudnya OM kita adalah 3/5 A tambah 2/5 B. Okey, 2/5 B. Jadi settle. Okey, untuk tu 3 markah. Jadi kalau dia dah bagi markah untuk vektor paduan yang pertama, dia tak bagi dah yang kedua tu. Okey. Jadi mungkin markah ni yang AY tu 1 je markah sebab senang. OM tu 2 markah. Okey. Jadi kita tengok yang soalan B. Okey, soalan B awak baca betul-betul dulu soalan ni kat bawah ni. Okey, soalan B dia cakap, tak nampak soalan. Sekejap, cikgu kat atas. Okey, soalan B. Okey, soalan B dia kata AI dan OX bersilang pada M.
diberi OX ialah KOM dan AX adalah HOY. Okey, lepas tu dia suruh ungkapkan OX dalam sebutan K, A dan B dan atau B. Lepas tu AX dalam sebutan H, A dan atau B. Okey, seterusnya cari nilai H dan nilai K. Okey, sekarang apa perlu buat dulu? Cuba awak komen sikit. Apa yang kita perlu buat dulu? Yang nombor B1. Macam mana cikgu nak tengok orang yang live ni? 6 orang. Okey, nanti cikgu akan share balik live ni dekat YouTube lah. Sebabnya TikTok ni dia hanya boleh upload 10 minit saja satu kali. Okey. Jadi kat mana kita nak tentukan? First kali kita buat dulu soalan pertama. Okey, soalan B1. Okey, B1. Okey, B1 dia nak OX. OX. Jadi kita tengok balik rajah tadi dekat mana OX. OX dia cakap KOM. OM dah tahu belum? OM kita dah tahu dah daripada soalan A tadi. Jadi OX kita buat je lah sama dengan K. Okey, kita ganti je lah OM tu dengan 3/5A tambah 2/5B. Settle masalah. Jadi OX kita darab. Bila macam ni jangan tinggal macam ni awak darab ke dalam satu-satu. Jadi bila darab kita akan dapat 3/5KA tambah 2/5KB. Gitu. Itu adalah OX. Okey, settle untuk OX. Yang kedua, dia nak AX. Okey, A ke X. Mana AX kita? Okey, AX dia cakap HOY. OY tadi adalah B. Okey. OY kita adalah B. Jadi HOY. Dia dah bagi dah kat situ. Jadi kita gantikan saja. AX ialah HB. Jadi AX kita adalah HB. Settle masalah. Okey, sekarang OM AX. Okey. AX kita boleh cari tak? Ataupun kita ada OX yang lain? OX kita boleh cari tak? Contohnya kita nak cari OX yang lain. Okey, contoh kan OX tu kita boleh lalu apa? OA tambah AX. Betul tak? Untuk soalan yang seterusnya tu, cari nilai H dan K. Jadi sekarang kita cari OX yang satu lagi. Maksudnya bukan dalam sebutan K tu. Okey, jadi sekarang OX, untuk dapatkan OX kita boleh lalu jalan yang cikgu buat ni. O ke X. Okey, O ke X yang ni. O ke X yang biru ni. Jadi kita boleh lalu jalan yang warna kuning tu. OA pergi ke AX. AX dah ada kat atas tadi. Okey, jadi kita buat OA. Okey, OA tambah AX. Okey, OA kita berapa? OA kita adalah A. AX kita yang kita dapat tadi nombor 2 tu tambah HB. Jadi setelah itu kita akan bandingkan OX yang ada K dengan OX yang bawah ni. Okey, jadi tengok dekat sini. Okey, tengok betul-betul dekat sini. Ini cara soalan vektor kalau yang ni dia tak akan lari banyak. Macam ni lah kaedah nak buat dia. Kita kena cari supaya ada jalan lain untuk lalu. Maksudnya kita nak bandingkan. Okay? Ini kita nak bandingkan antara OX. Okay, OX yang pertama adalah 3/5KA tambah 2/5KB. OX yang kedua, bila kita lalu jalan satu lagi tu, dia adalah A tambah HB. Jadi,
sebutan A kita, kalau awak tengok kat sini, yang mana yang sama dengan A, iaitu 3/5K adalah sama dengan 1. Okey, sebab A untuk OX yang kita dah cari yang kedua tu, okey, ni yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua tu adalah perkali bagi A dia adalah 1. Yang kedua, yang dekat depan B pula, untuk yang pertama 2/5K dia akan sama dengan H. Okey, kita tengok perkali. Itu perbandingan yang kita boleh buat sebab dua-dua tu adalah vektor OX. Okey, selepas itu, kalau awak tengok kat sini, 3/5K tu, K yang kita akan dapat kat sini, kita akan dapat K kita 5/3. Betul tak? K kita akan dapat 5/3. Okey, dah dapat nilai K. Jadi untuk dapatkan nilai H, kita gantikan saja nilai K tu 2/5. K kita 5/3. Jadi nilai H kita akan dapat 2/3. Settle masalah, dapat 6 markah. Untuk soalan B. Okey, ni untuk soalan B. Okey, soalan C pula. Dia nak OMMX. Okey, OMMX. Okey, sekarang ni nilai K kita dah tahu kan? Kita guna dekat soalan B tu. Okey, ni soalan C ya. Mana cikgu nak tunjuk? Soalan C kat sini kot. Boleh. Nampak? Soalan C. Soalan C. Okey. Sekejap. Tukar color. Pembaris dulu. Supaya kita tak berserabut. Kita garis dulu mana yang patut. Okey, ni soalan B tadi. Kat sini soalan B. Okey, soalan B ya. Jadi soalan C. Okey, untuk soalan C, cikgu buat kat sini. Soalan C ni senang je. Dia cakap nyatakan OM nisbah MX. Jadi kita dah ada OX ialah K kita dah dapat tadi kan, 5/3 OM. Jadi daripada sini kita boleh tengok kat situ OM kita, OX per OM akan dapat 5/3. Jadi OM kita 3. Okey, kalau OM 3, tengok kat sini, OM ni. Kalau kat sini 3, OX kita 5. Jadi dekat sini akan jadi 2. Okey, OM kita 3, O ke X daripada hujung ni pergi ke X hujung sana 5. Jadi kita dah ada separuh jalan ni O ke M 3. Jadi tolak je lah 5 tolak 3, M ke X tu akan jadi 2. Jadi settle masalah. OM kita nisbah MX, awak akan dapat 3 nisbah 2. Okey, dah settle. Jadi kita dah selesaikan 2 soalan. Okey, boleh? Ada soalan tentang soalan. Ini adalah soalan negeri Melaka. Okey, trial negeri Melaka. Okey, jadi untuk vektor ni dia apa dia panggil? Tak ada tips calculator lah. Ada pun yang tadi lah. Kalau set tu, kalau awak guna calculator biasa, contohnya kan. Okey, yang ni tadi kan set berapa tadi? Set 6 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Awak akan dapat, tolak pula. Tambah. 6 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Awak akan dapat 3 set 5 kan? Kalau awak gunakan kalkulator yang biasa ni, sekejap. Yang ni kena tunjuk display dia. Big screen. Okey, big screen kat atas ni. Jadi contohnya, sekejap, cikgu buat ke tepi ya. Untuk nak tunjukkan 3/5 tu jadi macam mana? Okey, kalau kita buat yang ni punca kuasa. Untuk kalkulator ni awak kena letak kurungan supaya selamat jiwa, selamat dunia akhirat. Sebab kalau tak letak kurungan takut dia tersalah baca. Okey. 6 tambah 3 kuasa 2. Tutup kurungan. Jadi awak akan dapat perpuluhan. Awak takkan dapat nilai set tu. Tengok sama dengan. Nampak?
dia tak boleh nak bagi dalam bentuk set. Sedangkan untuk AddMath sekarang, jawapan kebanyakannya bila bentuk set, dia nak bentuk set, dia tak nak perpuluhan. Jadi untuk yang siapa lagi yang tak beli kalkulator kelas Swiss tu, silalah beli kalkulator kelas Swiss untuk memudahkan awak. Sebab contohnya awak ada adik-adik yang baru nak masuk form 1 tu kan, suruh dia terus beli kalkulator kelas Swiss. Kalau awak nak nak jahat sikit, awak bagi kalkulator awak sekarang dekat adik awak beli kalkulator kelas Swiss. Kalau boleh dua-dua je lah beli kalkulator kelas Swiss, senang. Bukannya susah. Contohnya kan, cikgu nak ajar satu lagi tentang kalkulator kelas Swiss ni. Kalau kalkulator yang biasa MS tu, dia tak ada pemfaktoran perdana. Pemfaktoran perdana ni sangat penting bila form 1 lagi dah belajar. Pemfaktoran perdana. Contohnya kan, kita nak tentukan nombor tersebut adakah nombor perdana atau bukan. Ini tips kalkulator berkaitan benda lain lah ni, bukan vektor. Contoh, kita ada 56. Tekan sama dengan dulu ya. 56, lepas tu awak tekan sama dengan. Lepas tu awak tekan shift. Awak tekan shift. Awak pergi ke sebelah negatif ni. Sebelah negatif ni, dia ada darjah, minit, saat tu. Lepas tekan shift, awak akan nampak yang warna kuning atas tu FACT. FACT tu dia adalah dia adalah faktor perdana, pemfaktoran perdana. Jadi, bila awak ada kalkulator kelas Swiss ni, dia nampak tak dia tunjuk pemfaktoran perdana dia 2 kuasa 3 darab 7. Jadi, kalau awak nak tulis dalam awak punya jawapan, awak jangan buat 2 kuasa 3. Awak buat 2 darab 2 darab 2. 3 kali ada 2 tu. Jadi, maksudnya, cikgu tulis kat tepi ni 56 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 7 yang tadi. Jadi gitu cara dia. Kalau contohnya, kan kita kena gunakan pembahagian berulang kan. Tapi yang ni awak dah ada panduan lah. Awak nak bahagi dengan nombor berapa. Awak bagi nombor 2 3 kali. Last kali baru awak bagi dengan 7. Maksudnya, kaedah pembahagian berulang tu tetap kena tunjukkan untuk jalan kerja. Tapi awak ada panduan untuk dapatkan nombor berapa awak nak bahagi. Jadi itu cara dia. Contohnya kalau nombor tu dah nombor perdana. Contoh nombor tu nombor perdana. Contoh kita tengok ambil nombor 13. 13 ni nombor perdana. Jadi kalau kita tekan shift, tekan faktor tadi tu, dia akan keluar 13. Bila awak gunakan button pemfaktoran perdana, kalau dia keluar nombor yang sama dengan nombor yang kita dah cari tu, maksudnya nombor tersebut adalah nombor perdana. Contoh lagi, berapa nombor perdana? 23 kan nombor perdana. Jadi bila kita tekan shift, tekan faktor, tetap keluar 23. Contoh, 27 bukan nombor perdana ya, walaupun dia nombor ganjil. 27 kita tekan shift, tekan faktor. Kita dapat 3 kuasa 3. Jadi contohnya nombor perdana ni, satu sahaja nombor perdana yang merupakan yang merupakan nombor genap, iaitu 2. Itu sahaja. Itulah sikit daripada cikgu melibatkan kalkulator. Jadi bolehlah awak membeli kalkulator kelas Swiss ni untuk kemudahan awak di masa hadapan. Banyak kalau awak tengok cara dekat YouTube, banyak cikgu share, cikgu lain jugalah share tentang tips kalkulator. Jadi contohnya kalau awak dah belajar nanti, awak belajar taburan kebarangkalian, awak boleh cari je dekat YouTube. Cara menggunakan kalkulator untuk cari taburan kebarangkalian. Keluarlah video-video cikgu-cikgu lain, ataupun cikgu ada juga buat video hari tu tentang taburan kebarangkalian. Contohnya hari tu nak cari pintasan Y dengan menggunakan kalkulator untuk hukum linear. Jadi setakat tu sahaja live kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang dah join. Thank you.